Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kak Rai yang dikasihi, saudara-saudari, tuan-puan, hadirin dan hadirat di luar sana. Alhamdulillah, syukranlillah, akhirnya kita dapat bersiaran tepat pukul 5. Alhamdulillah. Sebelum itu, mari kita sama-sama aminkan doa di petang yang penuh barakah ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga segala kebaikan yang Kak Rai doakan ini menyentuh hati semua dan menyentuh tempias untuk semua penonton-penonton Kak Rai pada petang ini. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, sebagaimana yang dijanjikan, tajuk kisah-kisah inspirasi bersama Dr. Rai pada petang ni akan membawa satu tajuk yang sangat menarik juga. Ini merupakan siri kedua. Tajuk yang kedua ini ialah sebagaimana terpapar di dalam yang Kak Rai tulis itu, iaitu teladan daripada kisah Nabi Ismail berkenaan dengan sifat optimistik dan pesimistik, yang dalam bahasa Arab at-tafaul, bainat tafaul wa tasya'um. Baik, sebelum Kak Rai pergi kepada kisah yang sangat menarik dan sangat memberi inspirasi ni, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan optimistik ataupun dalam bahasa Arab dipanggil at-tafaul. Optimistik ni ialah orang yang sentiasa mahu melihat sesuatu masalah dengan jangkaan atau harapan yang baik. Dengan kata lain, dia melihat setiap sesuatu yang berlaku itu adalah merupakan takdir yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud optimistik. Dia melihat sesuatu itu baik. Positif. Apa sahaja yang berlaku di dalam hidup dia, dia melihat dari sudut yang sangat positif. Itu maksud optimistik. Dan yang kedua, lawan kepada optimistik tu ialah negatif, pesimistik. Orang pesimistik ni ialah orang yang mempunyai sikap melihat sesuatu itu dalam keadaan semua negatif. Jadi kalau lihat benda apa-apa yang berlaku kepadanya, dia negatif semuanya. Dia lihat orang buat baik pun dia negatif. Dia kata nak menunjuk-nunjuklah dan sebagainya. Dia lihat dan dia suka mengeluh. Itu sikap-sikap orang yang pesimistik tu, dia negatif. Dan dalam kedua-dua sifat ini, Tuhan menyukai orang yang optimistik. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai orang yang optimistik, iaitu orang yang mempunyai jangkaan atau harapan yang baik dalam setiap perkara yang berlaku. Sebelum tu, mari kita tengok apakah ciri-ciri orang yang optimistik itu, ya. Yang pertama, orang yang optimistik ni ialah, pertama, dia selalu gembira dan bersyukur meskipun berada pada situasi yang sulit. Dalam keadaan macam ni, dia gembira dan dia bersyukur. Dia cari apa-apa saja yang boleh menambahkan kesyukuran dia, kebahagiaan dia, kegembiraan dia. Itu pertama. Yang kedua, dia selalu yakin bahawa kesempatan yang baik ini sentiasa terbuka lebar di hadapan dia. Tuhan itu maha baik. Dia yakin sebab setiap hari Tuhan pun kita buat sesuatu mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi semuanya pasti baik. All is well. Semuanya baik. Dan bila kita bersikap optimistik demikian, maka insya-Allah akan sentiasa baik.
Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang optimistik ni ialah dia sering memberikan motivasi dan mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu yang baik dan positif. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ciri orang yang optimistik ni ialah mampu menerima sesuatu yang tidak boleh diubah. Sesuatu yang tak boleh diubah, follow the flow lah. Ikutlah. Ada benda yang kita tidak boleh berubah. Baik. Jadi itu definisi dan ciri-ciri optimistik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang menyuruh kita sentiasa bersifat optimistik dalam hidup kita, sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia nak hamba-hambanya semuanya sentiasa gembira dan bahagia. Dia jadikan alam ini dan segala isinya untuk kita manusia hidup dengan bahagia, gembira di alam ini, dan tenang dan lapang. Sebab tu dia utuskan para nabi dan rasul untuk jadi teladan, supaya kehidupan kita, supaya kita semua menjadi the better person. Person orang yang lebih baik daripada hari ke hari, sehingga kita berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Optimistik yang Allah suruh ini, antaranya ialah, dalilnya ialah Tuhan berkata melalui hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku ini mengikut sangkaan hamba-Ku. Maksudnya segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku kepada kita itu adalah menurut sangkaan hamba-Ku. Kalau kita yakin semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk kebaikan diri kita, maka baiklah ia akan berlaku. Walaupun betapa sulitnya, walaupun betapa dukanya, walau betapa sedihnya, walau betapa yang ni, tapi bila kita yakin ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka Allah kata dia akan, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba-Ku, maka semuanya baik, semuanya menjadi baik. Dan Allah itu dorongan untuk kita bersifat optimistik ataupun at-tafaul. Dan Allah larang sebenarnya kita ni negatif, kita ni pesimis dalam hidupnya. Pesimis tu semua benda tu penuh dengan keluhan-keluhan. Tengok ayah kita, keluarga kita sakit, semua mengeluh, tidak melihat bahawasanya di situ terkandungnya abundant rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala kesukaran yang berlaku. Di mana dengan kesukaran, kesusahan yang menimpa kita itu, kita semakin dekat dengan Tuhan, jiwa kita semakin bahagia dengan doa, dengan pengharapan. Tak lihat yang tu. Allah larang kita bersifat negatif. Dalilnya apa dia? Auzubillahi minasyaitanirrajim, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, la tiarata wa khairuha al-fa'lu, qalu wa mal fa'lu, qala al-kalamatu salihah yasma'uha ahadukum. Tidak ada tairah ni macam tairah ni sangkaan-sangkaan buruk ataupun petanda-petanda buruk. Yang baiknya sebenarnya ialah al-fa'lu. Al-fa'lu ni wa mal fa'lu, sahabat bertanya, al-fa'lu ni al-kalimatus salihah yasma'uha ahadukum. Al-fa'lu ni ialah kata-kata yang optimis, kata-kata yang baik yang kamu dengar, yang diperdengarkan kepada kamu walau betapa sulit pun keadaan yang menimpa kita, yang berlaku kepada kita, ya. Baik, jadi itu sebagai panggil mukaddimah untuk tajuk optimistik. Saya dah definisikan apa dia optimistik, apa dia pesimistik, dan kita nak lihat teladan-teladan daripada kisah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang Allah utuskan. Mereka ini semuanya adalah teladan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita nak lihat macam mana teladan-teladan daripada kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat kisah teladan optimistik dan sifat pesimistik ini bagaimana daripada kisah Nabi Ismail. Jadi saudara-saudari, sahabat-sahabat Kak Rai, Hawari, Puan Halidah Hanum, Kak Na, alhamdulillah, syukur peminat Kak Rai yang 3 orang ni, alhamdulillah yang masih lagi berada bersama Kak Rai. Yang lain insya-Allah following akan datang duduk semayang, ya. Jadi kita nak
teladan kisah-kisah Nabi Ismail ini. Kemudian Kak Raina, sahabat-sahabat yang dikasih, catatkan sebanyak mana sifat positif yang boleh diambil daripada kisah Nabi Ismail ini. Jom mari kita bersama Kak Rai melihat kisah inspirasi daripada Nabi Ismail, ya. Baik, ketika Nabi Ismail telah remaja, ya, kita lihat bagaimana kisah Siti Hajar, ya, bila dah dia di Mahkota Bekah itu, bila dah ada air Zam-Zam, bila ada air Zam-Zam, maka biasanya akan ada burung-burung yang ada di angkasa. Kalau tempat air tu akan ada burung-burung. Jadi itu petanda, orang Arab dah tahu. Kalau ada burung itu, maksudnya ada air di situ. Dan mereka akan pergi kat situ. Maklumlah mereka ni caravan, ya, kapilah dengan unta, dengan kuda daripada padang pasir ke padang pasir. Bila musafir jauh, kadang-kadang dah habis air, mereka akan ikut petanda itulah. Kalau ada burung, maksudnya ada air di tempat tu. Jadi kembali kepada kisah Siti Hajar, ya, bila ada air ada burung. Jadi kebetulan lalulah kafilah karavan perniagaan orang kafilah Jurhum ini, dia lalu, dia tengok, oh ada burung, mesti ada air. Dia pun pergi dekat Siti Hajar itu, di Bakah itu, ya, dia lihat betul ada Siti Hajar dan anaknya dengan air. Lalu mereka pun rasa sangat heran satu, kemudian rasa gembira. Kemudian mereka minta izin daripada Siti Hajar untuk minum air itu. Siti Hajar kata, silakan, tapi kamu tidak boleh memiliki tempat ini. Tempat ini ialah tempat kami. Jadi mereka bersetuju. Jadi di situlah, pada ketika itulah Hajar sudah mempunyai teman. Hajar ni pun manusia, kita suka anis, kita suka berteman, kita suka bersosial. Dan lama kelamaan akhirnya tempat itu menjadi tempat persinggahan karavan, kapilah-kapilah yang berniaga. Akhirnya maju, ada yang bina tempat tinggal. Tapi mereka mohon dengan izin Siti Hajar dan dengan anaknya itu. Jadi bila dia duduk di situ, ada suku Jurhum yang duduk di situ. Suku Jurhum ini berbahasa Arab, ya. Dan Nabi Ismail belajar bahasa Arab daripada dia. Dan semakin membesar Nabi Ismail, Ismail ini keturunan orang yang hebat-hebat. Nabi ni cantik, hebat. Dan dia mempunyai kepribadian yang sangat menyenangkan dan dikagumi oleh suku Jurhum. Kemudian bila dia telah remaja dan nampak dia telah mampu untuk membina keluarga, lalu Nabi Ismail dikahwinkan dengan salah seorang daripada gadis suku Jurhum. Lalu berkahwinlah. Dan ayah dia datang, ya. Kisah kedatangan Nabi Ibrahim untuk menziarahi anaknya. Kita lihat macam mana ayah dalam kisah ini, ibu bapa yang menziarahi anak-anak. Jadi tak ada masalah sebenarnya untuk ibu bapa menziarahi tempat tinggal anak-anak, ya. Jadi Ibrahim datang, rindu. Dia selalu datang. Bila dia rindu, dia akan datang berjumpa dengan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Lalu dia datang. Ketika itu Ismail sudah mempunyai isteri. Bila dia datang, datang ke rumah dia, Syaikhun. Dia dah tua, Syaikhun, ya. Syekh dalam kitab ini disebut sebagai mana ini? Syaikhun. Syaikhun lah maksudnya orang yang sudah tua. Jadi bila dia dah beristeri, dia datang ke rumah Nabi Ismail. Lalu dia pun bertanya isteri anak dia, menantu dia lah. Dia tanya, Ismail ada di rumah? Suamimu ada di rumah? Lalu isteri dia menjawab, suamiku tak ada, dia keluar berburu. Dia mencari rezeki untuk kita sekeluarga. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan kehidupan kamu suami isteri, wahai? Bagaimana keadaan kamu hidup suami isteri? Lalu isteri Nabi Ismail itu menjawab, entahlah tuan. Contohlah saya lah. Entahlah tuan, kehidupan kami ni serba sukar. Makanan tak cukup, susah lah. Semua serba susah. Suami saya terpaksa keluar berburu, mencari rezeki. Jadi
Jadi tak memadailah banyak kesukaran-kesukaran yang saya hadapi dalam kehidupan ini. Itu isteri dia berkata kepada Syekhun Kabir. Dia tak kenal siapa. Tapi dia sambut dengan baiklah sebab dia Syekhun Kabir, orang tua. Dia tanya, mari dah nak cari nak jumpa suami dia. Okeylah dia kata. Lepas tu Nabi Ibrahim tak lama di situ. Lalu dia pun tak sempat sebab dia tidak tahu Ismail akan pulang bila. Jadi dia kata tak mengapalah, saya akan pulanglah. Tapi kirim salam kepada suamimu dan pesan kepada suamimu supaya menukarkan alang pintu rumah ni. Jadi bila suami kamu balik, nanti pesan kat dia tukar alang pintu rumah ni. Okey, baik. Jadi Nabi Ibrahim pun pulang. Setelah pulang, Nabi Ibrahim pulang, Nabi Ismail pun sampai balik ke rumah dia. Dia melihat sesuatu yang indah di rumah dia. Dia rasa macam bau aura, satu aura dia kata, satu aura yang baik. Ya, kedatangan ayah. Ayah yang dikasihi. Satu aura yang baik yang datang. Jadi dia pun tanya isteri dia, wahai isteriku, ada siapa-siapa tak tadi yang datang ke rumah kita? Maka isteri pun menjawab, ada seorang lelaki tua, dia datang ke rumah kita tadi. Dan dia ada pesan, supaya abang tu tukar alang pintu. Tukar alang pintu rumah ni, tiang pintu. Oh, dia kata. Jadi dia tahulah, Nabi Ismail pun tahulah itu adalah ayahnya. Sebab isteri dia ceritalah macam mana bentuk orang tua tu. Kemudian dia kata, aku mohon maaflah, itu adalah ayahku. Dan mungkin kita tidak serasi kot, barangkali itu Kak Rai kata tu. Itu bahasa Kak Rai tu, maksudnya macam tu lah ya. Jadi dia kata kita berpisahlah sebab ayahku menyuruh kita berpisah. Mungkin kamu pun akan berjumpa orang yang lebih baik, aku pun akan berjumpa orang yang lebih baik. Begitulah seorang Nabi dia, kalau dia nak cerai nak cerai isteri dia, tidak akan berkata dengan perkataan yang buruk ya. Itu kita yakin sebab Nabi adalah maksum ya. Okey, lalu bercerailah Nabi Ismail dengan isterinya yang itu. Kemudian akhirnya dah bercerai masing-masing, ada haluan hidup masing-masing. Lalu Nabi Ismail pun berkahwin pula dengan seorang lelaki, berkahwin dengan seorang gadis yang lain pula. Jadi mereka pun melayari kehidupan rumah tangga dengan pasangan yang baru. Jadi pada waktu ini ayah dia datang lagi. Ayah dia datang pula. Seorang lelaki yang tua macam biasalah. Dia datang ke rumah Nabi Ismail. Dia tanya, wahai anak, suamimu ada di rumah tak? Suamiku tidak ada, dia keluar mencari rezeki, dia keluar berburu. Okey, lepas tu dia pun tanya, bagaimana kehidupan kamu? Lalu wanita ini menjawab, kehidupan kami sangat bahagia, rezeki kami baik, alhamdulillah. Kami dapat makan, kami dapat minum dengan gembira, kami sangat bahagia. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, apa makananmu? Makanan kami adalah daging. Apa minuman kamu? Minuman kami adalah air. Lalu isterinya tadi menghidangkan makanan, daging dan juga air kepada lelaki tua itu, iaitu Nabi Ibrahim. Setelah makan, Nabi Ibrahim pun berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Wahai Allah, berkatilah keluarga ini dengan daging dan air. Alhamdulillah, syukur. Lalu dia kata, saya tak dapat menunggulah suamimu, saya terpaksa pulang. Sebab mana nak tahu suami dia balik bila. Ada pengajaran sebenarnya daripada kisah ini. Kenapa Nabi Ibrahim tak tunggu anaknya? Tak tunggu sebab dia tak mau duduk menyusahkan menantu dia. Tak ada teman apa semua. Tengok. Ustazah nak macam-macam pengajaran daripada kisah ini yang dapat kita ambil ya. Lalu akhirnya
Selepas itu suaminya pulang dan dia rasa aura lagi. Nabi Ismail lagi rasa aura, ayahnya datang ke situ dan dia bertanya kepada isterinya, wahai isteriku sayang, ada tak siapa-siapa yang datang bertandang ke rumah kita? Lalu dia menjawab, ya wahai suamiku, tadi ada seorang lelaki sekian kan. Dan dia pesan kepada abang supaya kekalkan alang pintu rumah ini. Maka Nabi Ismail pun sangat gembira. Dan dia berkata kepada isterinya, wahai isteriku sayang, itu adalah ayahku Nabi Ibrahim, dan dia pesan supaya kita sentiasa berkasih sayang dan kita kekal di alam rumah tangga ini. Alhamdulillah, itu kisah antara dua sifat optimistik dan pesimistik seperti definisi Kak Rai yang tadi ya. Banyak teladan yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah ini. Nak suruh Kak Rai ulas ke, ataupun tuan-puan boleh fikir diri sendiri ya. Diri sendiri. Kata-kata yang baik ini sebenarnya Kak Rai ambil satu je lah. Yang lain tuan-puan boleh simpulkan sendiri. Iaitu sebenarnya kehidupan kita ini kena sentiasa positif. Baik, pekerjaan Nabi Ismail dengan masa isteri pertama dengan isteri kedua sama je. Pekerjaan yang sama. Tetapi bagaimana yang pertama tu selalu dia rasa mengeluh, tak cukup ini. Tapi yang kedua ni semuanya dia seronok, dia gembira dan dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sikit tapi sangat mencukupi. Jadi gembira, sentiasa gembira suami isteri bila kita sentiasa positif ya. Setiap pagi, setiap hari, setiap petang. Kalau yang ada suami, ada isteri, sebutlah perkataan-perkataan yang positif. Kalau tak ada pun tak mengapa, dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan anak kita. Terima kasih kalau anak buat kerja, terima kasih anakku sayang, semoga Allah memberkatimu. Benda-benda macam tu dia jadi satu macam suatu perkara yang mengembirakan, dan selalu ucapkan benda-benda yang baik. Kalau kita sakit sekalipun, apa khabar Puan Halidah hari ni? Puan Halidah kena jawab macam ni, alhamdulillah baik. Saya ada batuk-batuk sikit, tapi saya percaya batuk-batuk ni akan hilang sekejap lagi bila saya minum air banyak nanti. Baik, semua baik, alhamdulillah. Okey. Ucaplah perkataan-perkataan yang baik ya. Setiap hari jumpa kawan-kawan, hai kawanku yang cantik, hai kawanku yang jelita, hai kawanku yang awesome, hai kawanku yang hebat. Sebutlah perkataan-perkataan yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Jangan duk mengeluh, banyak kerja lah hari ni, tak dan lah, itu tak dan, ini tak dan, ini tak dan. Tak boleh macam tu ya. Jadi sebelum Kak Rai mengakhiri pertemuan kita yang indah pada petang ini, alhamdulillah, Kak Rai akan bacakan suatu kata-kata yang baik, al-fa'lu, kata-kata optimis, kata-kata yang positif. Hikmatun a'jabatni kasiran. Satu hikmah, satu kebijaksanaan yang aku merasa sangat takjub. La ta'saf ala najmatin da'at mink. Jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita dengan satu bintang yang hilang daripada kamu. Suami ke, apa ke yang hilang daripada kita, kawan ke yang hilang daripada kita. Jangan kita sedih. Semua life has to go on. Hidup perlu diteruskan. Tengok macam kisah Nabi Ismail tadi. Dia berkahwin pertama tak bahagia. Tak semestinya perkahwinan pertama tidak bahagia. Perkahwinan pertama tak bahagia, perkahwinan kedua pun tak bahagia. Tidak macam tu di situ. Tengok. Jadi buka minda kita dari sudut yang sangat positif. Fassama'u mali'atun bin nujum. Ya. Dunia langit ini penuh dengan bintang-bintang. Kalau dah pergi satu bintang, fa illam takun min nasibuka ihdahunna, kalau satu bintang itu bukan milikmu, faman yadri, siapa tahu, farubbama min nasibukal qamar, boleh jadi bulan itu menjadi milikmu. Okey, sekian saja
teladan siri-siri positif bersama Dr. Rai untuk siri 2. Doakan supaya saya dapat meneruskan pada siri-siri yang akan datang. Saya mohon maaf jika andai apa-apa yang saya katakan ini menyentuh mana-mana pribadi, mana-mana hati, itu saya mohon maaf, berbanyak-banyak kemaafan. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih juga binti Muhammad Kakna sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.